Adam, nama samaran seorang kontraktor kelas F. Lewat malam tu Adam pergi singgah stor pejabat sebab tadi dia pergi McDonald. Masa dia beli McDonald tu, dia teringatkan pekerja-pekerja Bangladesh yang menginap di stor pejabat. Masa dia singgah tu, keadaan dalam stor pejabat riuh, huru-hara. Apa dah jadi ni? Stor pejabat terbakar ke? Di antara 4 pekerja Bangladesh, ada seorang dah breakdown terbaring pingsan. Apa dah jadi ni Saif? Tegur si Adam pada salah seorang Bangladesh yang ada dekat situ. Tara bang, tadi macam mana mau cakap bang? Tadi bang, budak si Saif ni hilang kata-kata, tak tahu nak cakap mana dengan si Adam. Jadi Adam ni tanyalah pada si Ali, satu-satunya pekerja Bangladesh yang ada dekat situ yang tahfiz hafal Al-Quran. Ali, apa sudah jadi ni Ali? Bang, tadi bang, mereka kena kacau dengan itu. Kain-kain putih tu macam hantu ke Ali? Bang, itu macam hantu. Kena kacau macam mana ni Ali? Ini macam Abang Adam. Tadi وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang hadir dalam kisah seram malam Jim. Baik, kesinambungan kepada kisah tadi tu, si Ali ni bagi tahu pada Adam tadi Saif kawan dia nak pergi tandas. Tandas ni dalam store ni dekat hujung sekali, dekat belakang sana. Dalam perjalanan nak pergi ke tandas, tiba-tiba si Saif ni nampak macam ada kain putih dekat celah-celah rimbunan barang dalam store tu. Saif ni pergilah ambil kain tu. Masa dia nak rentap ambil kain tu tak berganjak tau. Statik macam tersangkut dekat barang-barang yang ada dekat situ. Kemudian kata Saif, dia dapat bau hapak, bau macam busuk betul katanya. Disebabkan Saif tak tahan bau busuk tu, bau hapak tu, dia abaikan kain putih tu. Dia pergi semula ke tandas sebab dia nak buat hajat. Walhal dia ni tak terlintas pun dalam fikiran dia ni dah tarik kain putih yang bukan sembarangan kain putih. Alah, biasalah, Bangladesh ni bukan terlintas pun dalam otak benak dia ni hantu-hantu macam tu. Sedang muka Saif berkerut-kerut melepaskan hajatnya dalam tandas sambil bermain handphone, ada pula yang ketuk-ketuk pintu di luar tandas. Berulang-ulang ketukan tu. Saif ni ingatkan member-member dia yang pergi main ketuk-ketuk tu. Jadi Saif ni tegur lah, apa ini tengah Vera ni, bagilah Vera dulu barulah main-main, jangan kacau lah. Kemudian Saif dengar ada suara perempuan sedang marah-marah di luar tandas. Nada tu marah-marah betul-betul di depan tandas. Saif masa ni dah takut dah. Ini bukan tandas awam, ini tandas stor pejabat. Yang dekat pejabat ni ada 4 orang Bangladesh, termasuk dia, mana ada perempuan. Takutlah Saif ni kan. Alah handphone dekat tangan Saif ni pun call lah, telefon lah kawan-kawan dia yang dalam bilik, jemput dia dekat tandas tengah Vera ni. Takut juga si Saif ni, ingatkan orang Bangladesh ni berani-berani semua kan. Rupanya kecoh juga. Tak lama lepas tu, sambil Saif bermain handphone menantikan kehadiran kawan-kawan dia, Saif dengar ada bunyi tapak kaki luar tandas. Terus Saif ni buat apa yang patut selepas Vera, keluar tandas cepat-cepat dan tiba-tiba Saif terkedu. Dia tengok sekeliling. Mana ini? Mana kawan aku ni? Mana ada kawan-kawan Saif datang ke tandas? Tak ada seorang pun datang tandas jemput dia. Jadi bunyi tapak kaki siapa yang Saif dengar tadi tu? Alah ya. Seiringan dengan tu, Saif dapat dengar ada suara perempuan dekat belakang dia. Suara tu masih dalam keadaan nada yang marah-marah. Jadi kalian semua, kalian sangkakan apa? Adakah kalian sangkakan yang si Saif ni akan pandang belakang?
Tidak, Saif tak pandang belakang pun sebab dia tahu kalau dia pandang belakang, insya-Allah pasti dia akan dapat lihat benda tu. Saif tak tunggu, dia angkat kaki, cabut lari menuju ke dalam bilik. Sampai dalam bilik, Saif ni pun marah-marah, herdik-herdik kawan dia, apa pasal tak datang. তোর ছেলেকে তো আবার হাড়গোড় ভেঙে ছেড়ে দিয়েছি, এরপরও যদি তোর ছেলে আমার বোনদের দিকে চোখ তুলে তাকায় তাহলে তোদের বাপ বেটা দুজনকে আমি এক কবরে কাফন ছাড়া দাফন করে দেব, কথাটা মনে রাখিস। Kawan-kawan dia ni ingatkan Saif ni main-main. Sebab apa tahu? Sepanjang mereka tinggal di dalam stor pejabat ni, mana pernah mereka diganggu dengan benda yang bukan-bukan. Tak ada dalam sejarah stor dan pejabat ni nampak kelibat-kelibat hantu bagai semua ni. Memang tak ada bersih. Even majikan mereka pun tak pernah pun jumpa dengan benda-benda bukan-bukan ni. Jam baru menunjukkan pukul 11 malam, masih awal lagi. Ali pada waktu ketika ni dah tidur, awal-awal lagi dah tidur. Yang masih berjaga hanya Saif dan dua sahabat Bangladesh ni. Saif ni pun ceritakanlah, terangkanlah pada dua sahabat dia ni. Dari seawal-awal dia nampak ada kain putih masa nak pergi tandas. Kemudian ada bau hapak, bau busuk. Dia abaikan, dia pergi ke dalam tandas, berak-berak buang hajat. Masa tengah berak-berak ni ada benda ketuk-ketuk daripada luar tandas. Kemudian ada suara perempuan yang marah-marah. Kemudian lagi dia dengar pula ada tapak kaki. Dia ingatkan dua orang dia sampai kawan dia. Rupanya tak ada orang. Apa lagi dia cabut dah selepas dia dengar ada lagi perempuan yang marah-marah belakang dia. Kemudian kalian semua dalam kegairahan, Saif ni nak balik ke bilik. Ketakutan sambil menggigil ni, dia baru sedar yang dia dah tercincir handphone dia dekat store tadi. Tak tahulah kat mana kan handphone tu tercincir. Mungkin dalam sepanjang laluan nak balik ke dalam bilik ni, agaknya handphone dia dah tercincir dekat laluan tu. Saif ni minta tolong kawan dia, temankan dia, ambil handphone dia. Tapi yelah sahabat, gurau-gurau juga bila kawan tengah takut memerlukan bantuan, kena ambil serius juga kan. Mereka berdua ni, yang sahabat lagi dua orang ni pun temankan Saif pergi cari handphone dia tu ya. Biarkan si Ali ni tidur dalam bilik seorang-seorang. Nak cari handphone yang tercicir ini bukanlah susah, bukanlah sukar, mudah aja. Sambil mencari handphone di laluan tu, buatlah panggilan. Mesti jumpa balik telefon yang tercicir tu. Si Saif ni badan dia masih lagi menggigil, trauma ketakutan, vibrate tu masih lagi ada. Mereka jumpalah handphone tu di laluan yang dimasukkan. Salah seorang sahabat je ni pun tunduk kutip telefon tu di lantai, wakilkan si Saif sebab Saif ni dia masih lagi tak tahu nak buat apa. Takut tu masih ada. Entah macam mana masa dia dah kutip handphone tu di atas lantai, masa dia nak bangun balik, dia tolehkanlah muka dia ke arah Saif. Masa dia pandang Saif, mata dia ni terjegir, terbeliak mata sahabat dia ni masa dia tengok Saif. Sebab apa? Seakan-akan dia nampak ada benda yang menakutkan dekat belakang Saif. Terus apa lagi, sahabat ni pun tak tahulah, tiba-tiba dia jatuh pengsan, breakdown. Apa yang dia nampak dekat Saif? Apa yang dia dah lihat pada Saif? Itu nanti aku terangkan. Nanti aku terangkan. Bila sahabat dia yang kutip handphone tu, lepas sahabat tu tengok muka Saif, sahabat tu pengsan, jatuh pengsan. Saif pun apa lagi, dia pun ketakutan, panik lah dengan sahabat seorang dia lagi ni. Masa mereka ni cuba nak bangunkan, nak gerak-gerakkan sahabat yang tengah baring tu. Bangunlah weh, apa ini? Apa sudah jadi ni? Apa sah pengsan? Apa sayur jatuh? Masa dia tengah cuba gerak-gerakkan, bangunkan dia ni, dalam store tu ada barang-barang kotak tau. Kotak-kotak tu yang dekat dalam rak tu ada yang jatuh-jatuh, gedak-geduk. Seakan-akan macam kotak tu ditolak dari belakang. Bukan tu saja, seiringan dengan kotak-kotak yang jatuh ni, tiba-tiba Saif dan sahabat lagi seorang ni dapat bau hapak, bau busuk persis sama macam mana yang Saif dapat bau awal-awal tadi masih dapat kain putih tu. Bau tu macam tu, bau hapak, bau busuk tiba-tiba hadir. Dah lah bau hapak, bau busuk yang tiba-tiba hadir entah daripada mana pun tak tahu. Boleh pula ada suara perempuan ketawa. Suara perempuan ketawa, ketawa je halus je.
Macam tu. Dekat dalam store ni luas. Dan bukannya semua bahagian dalam store ni bercahaya berlampu tau. Lebih banyak bahagian ruang yang gelap berbanding bahagian ruang yang bercahaya. Dah dengar perempuan ketawa, apa lagi angkat kakilah dua orang ni. Tinggalkanlah sahabat yang seorang ni collapse seorang-seorang dekat situ pengsan. Mereka ni berlari semula ke dalam bilik. Kejutkan si Ali ni yang tengah tidur. Macam yang aku bagi tahu awal-awal tadi, si Ali ni satu-satunya yang alim dan tafiz di antara mereka-mereka yang nakal ni. Ali steady. Ali memang steady. Riak muka dia terkejut bila dia dapat tahu ada sahabat dia yang pengsan. Punyalah caringnya, punyalah dia jaga dia, bertanggungjawab ke atas kawan-kawan dia yang lain. Akan tetapi, bila disebut gangguan hantu tu, riak muka dia nampak macam bosan. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Macam tak ada apa-apa yang perlu dipeningkan. Macam hantu kah? Mari. Hantu kan. Macam tu. Ali pergi ke tempat sahabat dia yang pengsan tu. Ya, cuma beza dia, bila Ali sampai, kehadiran Ali kat tempat tu, tak ada pula barang-barang kotak jatuh ke. Tak ada pula bau busuk lagi ke. Tak ada pula suara perempuan ketawa ke. Tak ada. Nothing happen. Tak ada. Yang ada pun suara si Saif dan juga suara si sahabat seorang lagi ni yang tak habis-habis bercakap terangkan pada Ali apa yang berlaku sebenarnya. Tak lama lepas tu, kebetulan si Adam ni, toke diorang ni pun sampai, bawa bekalan McDonald. Adam tak sangka lah pula kan, rupanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan dah berlaku dalam store pejabat dia ni. Mereka terangkanlah pada Adam apa yang dah berlaku, sekian bla 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 bla. Adam tanya pada si Ali, jadi Ali, susah ni, macam mana boleh ada? Korang semua ni ada buat benda bukan-bukan ke dekat store pejabat ni? Tera bang, tera bang. Kita semua duduk juga bang, kerja, makan, minum, itu semua juga bang. Kita semua Islam juga bang. Kita tahu bang halal haram bang. Tara. Nampak tak baguslah ayat dia orang ni. Kita semua Islam juga bang. Halal haram kita tahu. Nampak ringkas tapi mendalam masuk dia ni. Ali sarankan, Ali bagi pendapat pada mereka baca Yasin malam tu juga. Adam toke dia orang ni pun no problem. As long as benda tu mendatangkan kebaikan, maka proceed je. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kita baca Yasin malam ni juga. Selesai dan sesudah je solat sunat, solat hajat, mereka ni pun bacalah Yasin dekat handphone masing-masing. Si Ali ni tak perlu tengok handphone. Dekat kepala otak dia ni macam-macam surah ada. Budak hafiz lah katakan. Malam tu selesai, alhamdulillah. Keesokan malamnya pula, Adam toki mereka ni jemput orang surau, baca surah Yasin dekat stop pejabat. Sambil tu hidanglah makan-makan berat apa yang patut. Dikhabarkan itulah satu-satunya gangguan yang julung kali yang pertama berlaku dalam stop pejabat ni. Dan juga buat kali terakhir pada malam yang sama. Mungkin juga benda tu baru nak parking pot, nak test power. Tapi tanpa benda tu sedar, dia dah tersalah pilih tempat dengan adanya kehadiran Hafiz si Ali, Adiwira, hero penyelamat berbangsa Bangladesh. Sebelum aku lupa, aku nak jelaskan. Kalian nak tahu tak apa yang membuatkan sahabat si Saif ni pengsan masa dia meratap wajah si Saif ni? Kalian nak tahu tak apa yang sahabat dia nampak pada si Saif? Muka Saif tak ada apa-apa. Akan tetapi dia nampak ada benda, wajah yang buruk mengintai dari belakang Saif macam ni. Jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah-kisah pengalaman yang angker yang ingin dikongsikan kepada umum,
bolehlah PM aku dalam Messenger Facebook. InsyaAllah, jika diberi keizinan, jika diberi ruang, jika diberi peluang, InsyaAllah dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan dedahkan pengalaman kalian semua untuk tatapan kesemua yang hadir. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya, lain kali kita akan bersua lagi di dalam topik bicara kisah-kisah seram yang angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua yang hadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.